Salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Faiz Syairah Nizam. Kita ikuti rangkuman berita utama. Sebarang pengeluaran daripada akaun 1KWSP termasuk tujuan menunaikan haji tidak dibenarkan. Ini bagi memastikan ahli mempunyai simpanan asas sekurang-kurangnya RM240,000 demi kelangsungan hidup semasa bersara. Sebaliknya, bakal jemaah boleh menggunakan simpanan akaun sejahtera atau akaun 2 untuk membiayai perbelanjaan mengerjakan haji. Amau yang boleh dikeluarkan daripada akaun sejahtera adalah perbezaan jumlah kos haji dengan baki simpanan akaun tabung haji ahli pada masa menerima tawaran haji tertakluk kepada amau maksimum RM3,000 atau bagi akaun sejahtera mengikut mana yang lebih rendah. Sejak diperkenalkan pada 2013, 6,070 permohonan pengeluaran haji daripada akaun sejahtera diluluskan. Mereka yang terlibat dalam bidang logistik perlu memastikan aspek kemudahan prasarana dan peningkatan kemahiran tenaga kerja pada tahap terbaik. Perdana Menteri berkata ia selari dengan fokus kerajaan pada masa ini yang memberi tumpuan terhadap bidang perindustrian, pendigitalan, peralihan tenaga dan semikonduktor. Di antara isu yang ditingkatkan ialah bila pelabur masuk di Selangor atau di Kulim atau di Johor dan Sabah Sarawak umpamanya, dia akan lihat umpamanya keupayaan ekosistem keseluruhannya. Sebab itu saya mahu kementerian dan rakan-rakan beri tumpuan yang lebih dalam bidang ini kerana pace tahap kepesatan perubahan itu terlalu cepat. Dan kalau umpamanya jentera kita lembab, kita akan ketinggalan. Pemaju perumahan digalakkan memasang panel solar pada bumbung dalam projek perumahan baharu. Setakat ini, inisiatif itu diambil oleh SIMDB Property Berhad bagi projek rintis solar bumbung dalam pembangunan hartanah syarikat tersebut. Ini salah satu pendekatan kita untuk meletakkan solar di bumbung dan akhirnya mereka akan bekalkan kembali kepada grid dan hasilan itu akan dikongsi termasuklah biayai kepada pemilik rumah. Itu yang untuk perumahan-perumahan baru yang dilaksanakan. Itu sedang dibuat sebagai pilot project di bawah program SIMDB dan insya-Allah diharapkan berjaya nanti akan dijadikan dasar untuk digunakan di seluruh negara. Bagi golongan B40, peruntukan khusus bagi pemasangan panel solar tidak disediakan kerana mereka mendapat ribat elektrik disediakan kerajaan. Mulai tengah malam ini hingga 11.59 malam 30 Oktober, semua pengguna jalan raya akan menikmati pemberian tol percuma di semua lebuh raya seluruh negara sempena sambutan Deepavali. Bagaimanapun, pengecualian itu hanya diberikan kepada kenderaan persendirian di semua plaza tol kecuali di sempadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar Lebuh Raya Plus dan Tol Tanjung Kupang Lebuh Raya Link Kedua Johor Darul Takzim. Pengguna lebuh raya diharap dapat memanfaatkan peluang itu sebaiknya dan merancang perjalanan bagi melancarkan pergerakan trafik berdasarkan panduan yang disediakan. Sementara itu, keluarga kepada penghuni penjara termasuk Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas, Tempat Tahanan Khas dan Sekolah Henry Geni dibenar untuk membuat lawatan sempena sambutan Deepavali pada hari ketiga dan keempat perayaan itu. Jabatan Penjara dalam kenyataan memaklumkan keutamaan lawatan diberi kepada penghuni beragama Hindu sahaja menerusi perjumpaan secara bersemuka atau dalam talian. Keluarga yang memilih kaedah bersemuka, waktu lawatan bermula dari 8.15 pagi hingga 4.15 petang. Kaedah secara dalam talian bermula pada 4 hingga 6 November. Pelawat tertakluk kepada akta dan peraturan penjara yang membolehkan pihak penjara membuat pemeriksaan fizikal ketika pelawat masuk dan keluar dari penjara.
Rang Undang-Undang RUU Majlis Media Malaysia dijangka dibentangkan pada bacaan pertama Dewan Rakyat kali ini. Menteri Komunikasi memaklumkan pembentangan rang undang-undang tersebut ditangguhkan berikutan Perbadanan Produktiviti Malaysia memohon ia melalui proses analisis impak peraturan terlebih dahulu. Tapi setelah kita tegaskan, ada pasukan pro-tem jawatankuasa yang telah membantu untuk melakukan perbincangan awal, memberi maklum balas dan terlibat dalam proses membentuk rang undang-undang ini, akhirnya mereka bersetuju. Bagi perkembangan cuaca seluruh negara, langsung bersama Pegawai Met Malaysia, Dr. Nasihat Syamin Sabri. Doktor. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat kepada perkembangan terkini ribut tropika Trami. Ribut tropika Trami telah pun membadai negara Vietnam pada pagi tadi. Namun begitu, wujudnya satu lagi ribut tropika di rantau negara kita, iaitu ribut tropika Kongre yang sedang bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 km per jam. Dan kewujudan sistem ini telah pun memberi kesan corak angin baratan di rantau negara kita yang boleh menyebabkan keadaan cuaca lembap di sekitar utara dan pantai timur Semenanjung. Jadi hal ini dapat kita perhatikan melalui paparan gema radar yang terkini, yang mana hujan lebat berserta ribut petir kini masih lagi berlaku melibatkan negeri-negeri di utara, iaitu melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Juga hujan kini telah pun berlaku di sekitar negeri Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di utara dan pantai timur ini boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke malam nanti. Baik, bagi keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak pula, cuaca dilihat baik dan cerah di kebanyakan bahagian untuk kedua-dua buah negeri. Namun begitu, hujan lebat kini hanya sedang berlaku di sekitar bahagian Kuching, Sarawak yang dijangka akan beransur reda dalam masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Untuk Sabah, keadaan cuaca hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan bahagian Sandakan, Tawau dan pedalaman menjelang ke lewat petang nanti. Baik, bagi keadaan cuaca pada sebelah awal pagi esok, Met Malaysia masih lagi menjangkakan satu garis badai yang membawa hujan berserta ribut petir masih lagi boleh terbentuk di bahagian Selat Melaka ini dan akan memasuki negeri-negeri di utara Semenanjung. Begitu juga di bahagian pesisir pantai, daerah-daerah pesisir pantai negeri Perak dan juga Selangor. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Bye bye bye, 11 jualan hebat. Di
Dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye bye bye. Beli sekarang. Pembinaan 5 stesen transit aliran ringan 3 LRT3 dijangka siap pada suku keempat 2027 dan akan mula beroperasi pada suku kedua 2028. Ketika ini, Prasarana Malaysia Berhad sedang memuktamadkan butiran teknikal dan keuangan perjanjian kontrak tambahan. Kos asal projek LRT3 yang diluluskan pada tahun 2015 adalah sebanyak RM31.65 bilion. Namun begitu, selaras dengan langkah penjimatan tersebut oleh kerajaan, kos tersebut telah dikurangkan pada menjadi RM16.63 bilion melalui pengurangan skop projek. Skop reka bentuk stesen akan bermula suku pertama tahun depan, manakala kerja-kerja fizikal pada suku keempat 2025 bagi tempoh 2 tahun. Kesejahteraan rakyat adalah keutamaan dalam perancangan bandar. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming, kesesakan trafik dan pemanasan global merupakan isu besar dihadapi oleh bandar moden akibat kadar urbanisasi yang pesat. Oleh itu, pendekatan perancangan bandar perlu berubah ke arah yang lebih pintar dan inovatif bagi memperkukuh agenda bandar mampan dan pintar ke arah perbandaran baharu. Semua aspek yang tadi saya katakan, yang keterakuman dalam tu termasuklah banjir mestinya. Ya, ini jika tidak, mana ada sustainable. Okay, sustainability bermaksud dia kena mampan, hijau, lestari. Dan yang penting, tadi yang saya tegaskan, apa-apa segala pelancangan. Okay, kesejahteraan rakyat adalah keutamaan. Jika rakyat tidak rasa bahagia, maka tak guna kita ada perancangan. Pelancangan yang rapi, the best benchmark is the people's happiness and the people's satisfaction. Itu bagi saya paling penting. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2024 peringkat kebangsaan di Putrajaya. Kerjasama kerajaan negeri dialu-alukan untuk menghasilkan bahan makanan ternakan khususnya daripada sisa-sisa bahan buangan seperti kelapa sawit. Usaha itu bagi mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan. Kerajaan negeri bagaimanapun perlu mengadakan perbincangan terlebih dahulu khususnya dengan pemain-pemain industri supaya ia dapat dimanfaatkan sebaiknya dengan kos logistik yang munasabah. Ini kerana inisiatif menghasilkan makanan ternakan sebelum ini tidak mendapat sambutan daripada pemain industri. Kalau dia menternak ayam, kita nak tengok dalam kawasan tu berapa banyak ayam atau broiler yang dibuat dekat dalam kawasan tersebut, dan kita bincang dengan mereka dan kita encourage dia untuk gunakan bahan-bahan sisa ini sebagai suplemen kepada bahan makanan yang dibeli daripada luar negara. Jadi apa yang kita nak buat? Kita nak bagi insentif supaya kalau dia pakai 5%, 10% daripada bahan ini, dia akan dapat insentif dari segi pengeluaran ayam ini, dan kita mungkin akan nak galakkan. Memperkasakan syiar Islam memerlukan inovasi baharu dalam pelbagai aspek seperti literasi kewangan Islam, pengurusan pelancongan Muslim serta pemantapan ekonomi ummah. RM2 bilion yang disediakan dalam Belanjawan 2025 dijangka mampu memberi impak positif terhadap aspek tersebut jika disulami tata kelola yang baik. Wartawan Jakim Lilazin ada laporannya. Peruntukan hal awal Islam khususnya melalui Jakim berjumlah RM2 bilion. Ini untuk memperkasa institusi pendidikan. Jumlah peningkatan RM100 juta, sebahagiannya telah ditetapkan untuk memperkasa institusi pendidikan Islam, pengimarahan masjid dan memperkukuh industri halal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, ia akan dilaksana oleh setiap agensi agama dengan mengamalkan tata kelola yang baik dalam menguruskan pengagihan. Tambahan peruntukan untuk tahun 2025 ini dan tanggungjawab
kita di agensi-agensi agama untuk memastikan jumlah yang diperuntukkan tadi itu dapat benar-benar menghasilkan satu masyarakat dan dalam konteks produk, satu produk yang berkualiti. Isu tata kelola ni penting sebab setiap RM1, setiap sen peruntukan yang diberikan kepada kita ni, kita perlu pastikan amanah besar yang kita pegang kan, dan juga ini harapan daripada rakyat melalui peruntukan tersebut. Perunding Keuangan Syamsuddin Kadir berpendapat pengurusan peruntukan secara holistik memerlukan inovasi yang mampan dalam setiap strategi pemerkasaan. Antara nombor satu di dunia. Sebab kalau kita pergi negara jiran, kita sekeliling cuba tengok peruntukan mana untuk Islam sebanyak itu. Bagi saya Islam ni bukan untuk orang semayang saja. Dia Islam ni boleh buat negara tu lebih maju, lebih tidak perlu bergantung. Dan duit currency kita boleh naik disebabkan oleh Islam. Sumbangan khas RM500 kepada 70,000 imam, bilal, siak, noja, marbut, guru kafah dan guru takmir membabitkan peruntukan RM35 juta diteruskan atas dasar penghargaan terhadap sumbangan mereka dalam menegakkan syiar Islam. InsyaAllah mungkin kami daripada guru kafah akan lebih bersemangatlah untuk mengajar dengan bantuan yang diberikan insyaAllah. Sebagai seorang guru yang baru, pertama dia memberi first impression yang sangat baik. Yang kedua, selain memberi first impression, ia juga dapat memberi motivasi lah kepada kami guru-guru lama maupun guru-guru baru untuk terus berkhidmat. Dengan sumbangan yang diberi ini sedikit sebanyak menunjukkan keprihatinan kerajaan kepada kita, bahawa kerajaan tidak terlepas setiap peringkat masyarakat, termasuklah juga dengan yang bertugas di masjid ni. Saya berterima kasih atas pemberian, sangat berguna kepada saya dan keluarga saya untuk belanja. Selain itu, tambahan 100 juru audit JAKIM bagi tujuan mempercepat urusan pengeluaran sijil halal Malaysia, memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai peneraju halal global yang juga merupakan penyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Memperkasa syiar Islam di negara ini dan menjunjungnya sebagai agama persekutuan memerlukan pelaksanaan yang tuntas dan holistik. Peruntukan telah diberi, pelan transformasi afalah didasari. Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dan semua agensi di bawahnya kini bersedia untuk mengislah perkhidmatan Hal Ehwal Islam yang lebih dinamik dan progresif dalam menyampaikan amanah demi ummah. Semoga pentadbiran Islam di negara ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Leila Zain, laporan JAKIM untuk AKM. Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Rashikin berkenan ke program Ziarah Kasih Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor Pekawanis ke Anjung Selatan Selangor semalam. Malam tadi, Tengku Permaisuri Nur Rashikin berangkat ke Majlis Jalinan Kasih bersama rakyat dan melawat kuil Fu Guangshan Dongzhen di Kenjaram, Kuala Langat. Ketibaan Tengku Permaisuri Selangor diiringi Yang di-Pertua Pekawanis Datin Sri Masdiana Muhammad menyambut ketibaan baginda Esko Pelaburan Eng Zihan dan Esko Pembasmian Kemiskinan V. Paparadu. Datin Sri Masdiana dalam ucapannya berkata sebanyak RM196,100 bantuan diperuntuk sempena sambutan Deepavali tahun ini. Dana kepada 53 Dewan Undangan Negeri dan Parlimen tersebut memberi manfaat kepada 1,060 masyarakat India di Selangor. Lebih 2,000 pengunjung memeriahkan program Rentak Selangor 2024. Konsert nostalgia irama 80-an dan evolusi muzik berlangsung di Wisma Majlis Bandaraya Shah Alam bermula pukul 10 pagi hingga 12.30 malam tadi. Konsert Rentak Selangor Evolusi Muzik dan Irama 80-an menampilkan beberapa penyanyi popular era berkenaan, antaranya Datuk Jamal Abdillah yang mendendangkan lagu Azura, Aku Penghibur, Kehebatan Cinta dan Sandarkan Pada Kenangan. Majlis dirasmikan Esko Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor, Datuk Burhan Aman Shah. Penonton turut dihiburkan dengan nyanyian Datuk Francisca Peter, Datuk Malik Rizwan dan Zuraida. Tidak ketinggalan persembahan muzik rock 80-an daripada Samudra dan Slash. Penampilan khas pengacara majlis, pelakon Fauzia Ahmad Daud serta artis muda Kaibaha.
Sabah salur RM56.75 juta kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam. Laporannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan. Kerajaan negeri menyalurkan RM56.75 juta kepada sekolah-sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di seluruh Sabah tahun ini. Ia bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan memastikan tempat ibadat dalam keadaan selamat dan kondusif. Menteri Kewangan Datuk Seri Parlimen Marsudi Manjun mengumumkan dan menyampaikan bantuan itu dalam Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan Negeri tahun 2024 kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam. Menurutnya, peruntukan tahun ini meningkat 2.7 juta berbanding tahun sebelumnya dengan 1,839 kelulusan telah diberikan melibatkan 24.15 juta ringgit untuk sekolah dan 32.6 juta ringgit untuk badan agama bukan Islam. Kerajaan akan memastikan peruntukan bantuan kewangan kepada sekolah dan badan keagamaan terus meningkat tahun depan. Dalam majlis ini, kawasan Zon Pantai Barat Selatan menerima 24.14 juta ringgit dengan 8.67 juta ringgit untuk 125 sekolah dan 15.46 juta ringgit untuk 648 badan agama. Penyerahan bagi zon lain akan dilaksana pada November depan. Cubaan seludup minuman keras dan rokok pelbagai jenama bernilai lebih 3 juta ringgit berjaya ditumpaskan. Serbuan dibuat di 3 lokasi berasingan sekitar Penampang, Kota Kinabalu dan Sepanggar. Dalam sidang media, penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Siti Mang berkata, kes pertama melibatkan rampasan 214,000 bungkus rokok dianggarkan bernilai RM428,000, melibatkan cukai lebih 2.8 juta ringgit. Serbuan dibuat 25 September lalu di sebuah stor tidak bernombor di Kampung Hubah, Penampang. Manakala kes kedua melibatkan rampasan 33 karton minuman keras bernilai RM981,000 di 3 premis perniagaan sekitar Bandaran Berjaya, Kota Kinabalu pada 30 September. Turut ditahan seorang lelaki dan 2 wanita berumur antara 41 hingga 61 tahun. Kes ketiga melibatkan sitaan minuman keras dan lori di Jalan Sepanggar 1 Oktober dianggarkan bernilai hampir RM56,000. Modus operandi bagi 3 kes ini menjual minuman keras yang tak berkastam di premis yang kita kata dalam ada dilesenkan di bawah lesen rumah awam tetapi menjual barang yang tidak dibayar duty ataupun cukai kastam. Jadi dalam kes ini kesalahan merupakan juga kesalahan di bawah Seksyen 135(1)(d) Akta Kastam 1967. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Batu Lapan Jalan Apas, Tawau petang semalam. PPS diaktifkan bagi menempatkan lebih 200 mangsa kebakaran selepas 38 rumah mereka musnah dalam kejadian tersebut. Ketika melawat penduduk terjejas, Adun Balong Datuk Hamil Awang memaklumkan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan memastikan keperluan mereka terjaga, terutama dari aspek penyediaan makanan. Saya dimaklumkan hanya pada awal pagi tadi dan kita telah pun menyediakan untuk sarapan pagi mangsa kebakaran pada hari ini seramai 450 tapau dan kita juga diminta oleh pihak kebajikan untuk menyediakan makanan tengah hari dan juga makan malam untuk mangsa-mangsa ini. Dan ini saya sudah atur dengan pengurusi JKK kita. Mangsa kebakaran turut berkongsi mengenai kejadian berkenaan. Jam 12 lebih. Jam 12 lebih teriak sudah orang ada kebakaran. Saya turun tengok. Saya buat begitu. Aku bilang kalau ini apa boleh buatlah. Jadi saya keluar itu ke kereta di sini. Saya keluarlah kasih selamat budak-budak semua. Baru saya balik lagi. Adalah barang-barang pekakas itu saya ambil. Yang saya itu untuk bagi kerja itu. Kejadian
kemarin tu semasa ribut tu pukul 10.30 ke begitu. Berhenti hujan terus muncul kebakaran sebab blackout kan. Tak hidup, diorang bilang punca daripada lilin. Saya pun tidak tahu lah itu yang dibagi tahu dengan saya. Sekarang budak tu ada di hospital, diurus forensik kan diorang bilang tu. Selesai insya-Allah ini hari kami akan kebumikan jugalah di tanah perkuburan Batu 4. Selain memusnahkan 38 rumah, kebakaran berlaku pada Ahad turut meragut nyawa seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS serta Lembaga Pelancongan Sabah diminta mengenal pasti etnik yang kaya dengan adat resam dan budaya unik. Inisiatif ini penting untuk mengangkat warisan budaya mereka agar terus dikenali dan tidak pupus ditelan zaman. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, di Sabah terdapat 35 etnik dan 217 subetnik yang menggunakan lebih 50 bahasa ibunda. Justru usaha memperkasa adat, budaya dan bahasa ibunda perlu diperhebat dan dihayati agar tidak terpinggir dalam arus kemodenan teknologi masa kini. Beliau berucap merasmikan Pesta Salak Peringkat Daerah Lahadatu kali kedua tahun 2024 Anjuran Persatuan Etnik Idaan Sabah. Teksnya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Bercakap kepada media, Datuk Nizam yang juga Adun Apas yakin penganjuran Pesta Salak mampu menjadi tarikan baharu pelancong dari dalam dan luar negara ke Lahadatu. Ia akan menjadi satu tarikan khususnya kepada industri pelancongan di kawasan Lahadatu ini dan saya yakin ia akan menjadi satu limpahan ekonomi yang baik untuk masyarakat yang ada di Lahadatu ini. Jadi saya berharap agar Pesta Salak ini dapat diadakan lebih baik dan lebih besar di masa-masa akan datang. Pesta Salak atau Pesta Sarang Burung yang boleh dimakan berkait langsung dengan adat dan budaya etnik Idaan selaku pemilik gua-gua warisan di Teluk Davel. Namun ia diraikan secara bersama dengan etnik-etnik lain yang terdapat di daerah Lahadatu. Terdahulu berlangsung penyampaian 25 watikah pelantikan bagi Jawatankuasa Adat Istiadat Etnik Idaan Sabah. Institut Pendidikan MARA IPMA melahirkan 28,919 graduan dalam pelbagai bidang teknikal dan profesional dengan kadar kebolehpasaran mencapai 94.34%. Ini membuktikan graduan IPMA mudah mendapat pekerjaan dan menjadi rebutan pihak industri. Bagi memastikan kebolehpasaran graduan IPMA terus meningkat, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Majlis Amanah Rakyat MARA, Insinyur Dr. Mahzan T, memberi jaminan pihaknya akan terus mempersiap graduan sebelum bekerja. Ini termasuklah mewujudkan program pendidikan bersepadu MARA yang menekankan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Dengan 344 institusi di seluruh negara, termasuk 270 institusi TVET, MARA bukan sekadar menerajui bidang pendidikan, malah menjadi pelopor perubahan dalam sektor kemahiran dan keusahawanan. Dr. Mahzan menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Convocation Institut Kemahiran MARA, IKM Kota Kinabalu, kali ke-14. Dalam majlis ini, 219 graduan IKM Kota Kinabalu menerima sijil dan diploma masing-masing dalam pelbagai bidang kemahiran. Turut disampaikan anugerah graduan terbaik kepada Muhammad Syazani Mazlan yang merupakan graduan diploma kompetensi elektrik. Syarikat Utiliti Elektrik di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah Electricities dan Berhad SESB, dijenamakan semula sebagai Sabah Electricity dengan imej korporat yang baharu. Penjenamaan semula ini bukan sekadar penukaran logo dan warna korporat, tetapi turut melibatkan imej dan identiti syarikat. Pengurusinya, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, perubahan imej ini selaras komitmen syarikat untuk meningkatkan kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan disediakan meskipun berdepan pelbagai cabaran.
The board of directors of ACSB, we don't simply make decision. This is with approval of the government. So in September last year, we made a decision. The board made a decision to go into this, and a total of 21 companies took the attended the briefing and all this. Okay, eventually it was a very stringent thing, very stringent. Datuk Madius berkata kepada media selepas merasmikan pelancaran penjenamaan SESB, kaunter perkhidmatan pengguna Kota Kinabalu dan nombor talian aduan 15444. Seiring penjenamaan semula ini, Sabah Electric City menetapkan sasaran untuk mengurangkan indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI kepada 100 minit menjelang tahun 2030 berbanding 220 minit ketika ini. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Faiz untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Faiz. Suaran, terima kasih. Tulislah yang baik-baik, jadilah nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Bye bye bye. 11 jualan hebat. Dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye bye bye. Beli sekarang. 7 kawasan banjir kilat di Labuan menjadi tumpuan sepanjang monsun timur laut. Juga platform QR kod aduan masyarakat kini telah diperluas ke pulau itu. Antara paparan berita langsung dari Labuan, Harji Jack ada perinciannya. Silakan Harji. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan siap siaga hadapi musim tengkujuh. Ia merangkumi aspek keperluan logistik serta anggota mencukupi yang sedia digerakkan bagi membantu penduduk terjejas banjir selain insiden laut. Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Bomba Labuan, Muhammad Rashidi Awang Jaman berkata, 7 kawasan banjir kilat di Labuan menjadi tumpuan sepanjang monsun timur laut MTL. Apabila berlaku banjir, kita akan mengaktifkan pusat gerakan bilik banjir di pusat gerakan operasi kita. Samping juga bergerakan aset-aset kita seperti bot kita, bot kabel kita ada 1, bot fiber kita ada 1 dan bot aluminium kita ada 6. Di samping itu juga kita ada tiket keselamatan dan juga chainsaw ataupun gergaji berantai yang siap sedia untuk kita gerakkanlah logistik kita. Sementara itu, Balai Bomba dan Penyelamat Sentral bakal bertindak sebagai pangkalan hadapan serantau yang dilengkapi pasukan gerak cepat yang mengoptimum koordinasi 5 pasukan bomba sukarela. Tambah Rashidi, sekiranya keadaan mendesak, pihaknya juga akan melaksanakan pembekuan dan penarikan semula cuti ke atas anggotanya. Dari segi kemahiran kita telah mengadakan pengujian bot pada 15 Oktober yang lepas bersama dengan pasukan PDRM dan juga pengukuhan pasukan PPDA. Kita juga telah melakukan ujian pelatan dan pengukuhan gergaji berantai dan pelatan-pelatan yang lain yang latihan oleh pasukan penyelamat di air. MTL diramal melanda negara bermula awal November hingga Mac tahun hadapan. Platform QR kod aduan masyarakat kini diperluas ke Labuan. Ia langkah proaktif Polis Diraja Malaysia PDRM membabitkan masyarakat menyedari kepentingan pencegahan jenayah sekaligus meningkat indeks persepsi keselamatan dalam komuniti. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah Penolong Kanan Suruhjaya Polis SSC Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata, ia antara inisiatif polis memanfaatkan teknologi digital Internet of Things IoT agar aduan dapat disalurkan segera. Polis dan masyarakat berpisah tiada, ini bermakna memang satu
kita punya usaha untuk menjalin hubungan dengan pihak masyarakat secara berterusan. Dan pada masa ini banyak medium-medium untuk kita gunakan untuk memastikan masyarakat sentiasa membantu pihak polis. Dan kadang-kadang masyarakat rasa takut. Jadi kita cuba meyakinkan masyarakat segala maklumat mereka beri ini kita akan rahsiakan untuk keselamatan mereka juga. Beliau terdahulu melancarkan QR kod aduan masyarakat peringkat Labuan bertempat di Balai Raya Kampung Sungai Keling. 100 tan sampah sehari dikutip Perbadanan Labuan membabitkan sampah domestik dan sampah kasar. Dalam usaha menambah baik tapak pelupasan sampah di Bukit Kalam bagi menampung keperluan yang semakin tinggi, pihak Perbadanan memperuntukkan sejumlah RM25 juta. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Perbadanan Labuan, Gilbert Chin Sing Lin berkata, tanggungjawab memelihara kesejahteraan alam sekitar perlu melibatkan setiap lapisan masyarakat termasuk sektor industri dan komuniti. Tidak dinafikan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil jalan muda untuk membuang sampah kasar dan sampah daripada kebun yang ditinggalkan di kawasan tempat pengumpulan yang mana sepatutnya mereka membuangnya terus ke tapak pelupusan sampah. Sebab tanggungjawab Perbadanan Labuan berdasarkan akta hanyalah untuk mengumpul sampah-sampah domestik, iaitu sampah-sampah daripada sisa dapur. Beliau ditemui pada program Gotong Royong Perdana Labuan GORO 2024. Mengekspresi kreativiti dalam menghasilkan seni pastri memberi peluang kepada peserta menimba ilmu kemahiran baharu menerusi penganjuran program Sinergi Labuan FM Seni Pastri. Penganjurannya mendapat kerjasama daripada pejabat Jabatan Pembangunan Wanita Labuan disokong rakan strategik Financial Park Sendirian Berhan. Peserta terdiri daripada warga kerja Labuan FM dan 10 pelajar wanita asnaf dari Kompleks Darul Kifayah. Kita dapat lihatlah impak yang positif, dapat melihat kerjasama di antara para pelajar dan juga warga kerja Labuan FM, dan diharapkanlah hubungan ini akan berterusan lagi juga bersama-sama dengan organisasi lain yang terlibat dan dapat memberi peluanglah kepada para peserta untuk belajar kemahiran yang baharu, di samping dapat memberi keseronokan, kepuasan kepada para peserta, dan kita nak menyokong kesejahteraan mental mereka itu juga. Pengalaman kami dapat belajar buat cupcake dengan muffin. Penghasilannya sangat cantik. Kami suka. Pengalaman ni pertama kalilah kami buat dalam KDK. Kami sangat hargailah. Kami dapat banyak ilmu tentang cara membuat cupcake dan muffin. Ia memberi manfaat dan kreativiti yang menariklah bagi saya. Sinergi Labuan FM. Dengan itu, sekian paparan dari Labuan, dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih Harji Jack, langsung dari Labuan. Kira-kira 200 ahli berdaftar dalam Kelab Memanah di Labuan melibatkan Kelab Memanah Al-Ihsan Labuan Victoria Traditional Archery, Kelab Memanah Traditional Lubuk Temyang dan Kelab Memanah Traditional Sumaya. Presiden Kelab Memanah Al-Ihsan, Hamzah Karyo berkata, peserta berpotensi akan dihantar menyertai pertandingan memanah di dalam dan luar Labuan. Jadi sukan memanah ini adalah sukan sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi bila kita mengadakan sukan memanah ini, kita mengajak orang Labuan ataupun siapa-siapa saja, dikira dia Muslim atau non-Muslim, untuk sama-sama aktif sebab pada sukan ini ada kebaikan. Dari segi agama, kita buat sesuatu dengan ikhlas, niat kerana Allah, kita dapat pahala. Kemudian dari segi riadah, dia boleh memperbaiki kesihatan. Beliau ditemui pada program 100 panahan yang berlangsung di Padang Indah, Kampung Sungai Labu. Maksudnya kita berlatih untuk fokus, dan setiap kali kita memanah, kita akan berselawat. Kita akan lebih mendapat ketenangan lah untuk sukan yang lagi pun. Kalau sukan yang lain sama juga, cuma kita lebih memilih yang sunnah, insya-Allah.
Kejayaan upacara perasmian Sukma ke-21 di Sarawak baru-baru ini mencipta penanda aras baharu dalam penganjuran sukan negara. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Perinciannya kita bersama Nursila Talaha di Kuching. Nursila, teruskan. Terima kasih Faiz Syahirah. Kejayaan upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma ke-21 di Kuching telah menjadi buah mulut dan penanda aras baharu dalam penganjuran sukan negara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunoping berkata beliau menerima pelbagai pujian yang menyifatkan upacara itu bertaraf antarabangsa, bahkan lebih baik daripada perasmian Tamasya Sukan Olimpik di Paris. Yang amat hormat Perdana Menteri madangan saya, susah nak ikut standard yang telah dilihat di Sarawak ini. So we got the benchmark dan mungkin pihak lain terpaksalah berusaha. Bukan saja kita menjadi champion Sukma 21, tetapi kita telah menaik taraf dan cara standard bagaimana kita organisekan Sukma 21 ini. Ini adalah satu kebaikan dalam kita menjadi tuan rumah dan bagi kita sebagai penganjur. Katanya walaupun bukan giliran Sarawak untuk menjadi tuan rumah pada Sukma kali ini, namun seluruh petugas telah mempamerkan semangat yang tinggi untuk menjayakan tamasya itu dengan cemerlang. Beliau berucap demikian pada Majlis Malam Apresiasi Sukma Sarawak untuk 17,864 petugas dan 3,000 sukarelawan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Premier turut mengumumkan persetujuan bersama Kerajaan Persekutuan untuk memilih Sarawak sebagai lokasi perasmian Sukan SEA 2027 selepas perbincangan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga yakin terhadap pelaburan pembangunan sukan adalah tidak sia-sia. Prosedur operasi standard SOP bagi aspek keselamatan penumpang kenderaan susulan insiden kereta terbabas di Kampung Awat-Awat di Lawas yang mengorbankan 3 kanak-kanak hanya akan ditetapkan selepas hasil siasatan diperoleh. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan berkata pihak polis masih menyiasat punca kemalangan termasuk hasil laporan kimia dan pemeriksaan oleh Puspakom terhadap kenderaan tersebut. Iaitu kita akan lihat bagaimana penyiasatan dibuat dan kalau perlu sesuatu yang harus dilakukan, kita lakukan. Beliau ditemui media selepas penyerahan sumbangan kepada mangsa-mangsa insiden kereta tersebut di Pejabat Daerah Kecil Sunda. Dalam kejadian menyayat hati 18 Oktober lepas, 3 kanak-kanak maut, seorang kritikal, manakala 6 lagi selamat selepas sebuah kenderaan terbabas lalu memasuki sungai berhampiran Kampung Awat-Awat. Mereka yang maut ialah Muhammad Nazran Matasan 10 tahun, Muhammad Fayad Muhammad Azmi 5 tahun dan Irna Akifa Imani Zukri 8 tahun. Datuk Amar Awang Tengah turut melawat lokasi kejadian. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rabai menegaskan pembangunan Kampung Datuk Lama, Kampung Hilir dan sebahagian di Kampung Baru di Sibu tidak akan sama dengan konsep pemindahan Kampung Nyabor yang berlaku puluhan tahun lalu. Jelasnya, di Kampung Nyabor, semua penduduk dan rumah dipindahkan ke kawasan lain. Berbeza pula dengan penduduk Kampung Datuk Lama dan Kampung Hilir yang akan menerima rumah baru di tapak asal mereka. Syaratnya, penduduk yang memiliki tanah lebih daripada 6 poin akan dibina rumah di tempat yang sama, sementara mereka yang memiliki tanah kurang 6 poin akan dipindahkan ke Kampung Datuk Baru. Katanya sebanyak 173 rumah akan dibina semula di kedua kampung tersebut menampilkan rekaan seni bina budaya Melayu. Tidak 6 poinnya rumah adanya akan dibina di tempat yang sama. Walaupun mungkin cabut undi lah tempat exactly sis dapat. Yang akan dibina semula di Kampung Datuk Lama, di Kampung Hilir dan juga di Kampung Baru. Jadi perpindahannya di sini ada perkataan diangkut dikeluar kampung-kampung ini sini. Datuk Dr. Anwar juga berhasrat untuk mewartakan kampung tersebut sebagai kampung warisan.
Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program Archiving Today's Knowledge and Record for Tomorrow's Accessibility and Browsing (ACRAB) di Dewan Persatuan Melayu Melanau Sibu. Program ini bertujuan untuk memelihara warisan budaya dan dokumen sejarah kampung serta penduduknya, terutama semasa proses pemindahan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPD Instruct menggerakkan 214 pegawai penguatkuasa dan 97 pegawai pemantau harga di lokasi strategik seluruh negeri bersempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di Pavali tahun ini. Pengarah KPD Instruct Matthew Dominic Barin berkata, pegawai penguatkuasa dan pegawai pemantau harga berkenaan akan memantau keberadaan bekalan dan pematuhan serta pemeriksaan di pasar awam, pasar basah dan pasar raya. Pemantauan dijalankan untuk memastikan pematuhan terhadap harga yang telah ditetapkan serta bagi mengesan ketidakpatuhan atau menyiasat aduan daripada pengguna. Katanya, KPDN Sarawak juga akan mempertingkat keberadaan anggota penguatkuasa dan pegawai pemantau harga di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan pengguna bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang selamat dan beretika. Bercakap dalam sidang media selepas melakukan walkabout sempena SHMMP di Pavali di sebuah pasaraya di Kuching hari ini, beliau memberitahu sebanyak 8 jenis barangan harga terkawal diwartakan di Sarawak bagi pelaksanaan skim tersebut. Ia meliputi daging kambing biri-biri bertulang import, tomato, cili merah dan bawang merah kecil India termasuk rose. 4 yang lain ialah bawang merah besar import, kacang dal Australia, kelapa biji dan kelapa parut. SHMMP di Pavali berkuat kuasa selama 7 hari bermula hari ini hingga 3 November depan. Pra Bermukun Borneo akan menjengah ke 3 lokasi terpilih di Kuching bermula esok dengan lokasi pertama di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Roh Timur Metro City Matang akan menjadi lokasi kedua pada hari berikutnya, manakala tebingan Kuching pula pada Sabtu ini. Pengarah program radio RTM Saiful Zaman Yusof berkata pra festival ini adalah untuk mempromosikan acara Bermukun Borneo yang diadakan di Sarawak pada tahun ini. Bagaimana kita mempromosikan menerusi semua media yang kita ada, tidak kira di secara teritorial, menerusi Sarawak bagi Malaysia, menerusi saya tak ingat kalau di RTB dia ada program paginya dan juga di RRI juga ada program paginya. Saiful Zaman menjelaskan perkara tersebut dalam program Bual Bicara Sarawak FM di RTM Kuching pagi tadi. Program ini juga menjadi platform bagi kerjasama bilateral antara negara serumpun Borneo termasuk Brunei dan Indonesia. Acara kemuncak Bermukun Borneo akan berlangsung pada 9 November di Auditorium P. Ramlee dan akan disiarkan secara langsung di Sarawak FM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Television Brunei RTB. Tentera Darat Malaysia TDM melalui unit yang sedang melaksanakan operasi di bawah formasi Division Pertama Infanteri Malaysia berjaya mengusir keluar 9 orang pendatang asing tanpa izin parti di Lunduk semalam. Markas 1 Division menerusi kenyataan media yang memaklumkan pengusiran dilakukan 2 kali di sektor Pos Gapma, Biawak berdekatan Lorong Tikus iaitu jarak kira-kira 350 dan 245 meter dari sempadan Indonesia. Pengusiran pertama membabitkan seorang parti pada pukul 7.45 pagi, manakala pengusiran kedua melibatkan 8 parti pada pukul 12.45 tengah hari. Hasil daripada penahanan dan pemeriksaan terhadap parti dalam lingkungan umur 24 hingga 43 tahun tersebut mendapati tiada barang terlarang serta berbahaya dijumpai. Kesemua parti berkenaan kemudiannya dibawa ke sempadan negara untuk pengusiran. Laporan polis telah dibuat di Balai Polis Lundu bagi menentukan pengusiran dilakukan mengikut peraturan semasa. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Faiz Syahirah untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih Nursila. 54 kanak-kanak yang diselamatkan menerusi Ops Global telah diserahkan kepada ahli keluarga terdekat yang layak. Manakala 68 lagi permohonan kini sedang dalam siasatan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM sebelum dibawa ke mahkamah.
Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan bahawa pihaknya perlu lebih berhati-hati dan meneliti bagi mengelakkan sebarang masalah. Kita sudah mendaftar nama mereka yang menuntut. Mereka sudah didaftarkan nama, lepas itu kita menjalankan siasatan dahulu sebelum kita menghantar kepada pihak mahkamah juga. Bila kita nak melindung, kita mohon mahkamah, lepas tu nak menghantar mereka keluar pun juga memohon daripada mahkamah juga. Itu adalah peraturan undang-undang, ya. 506 daripada 560 keseluruhan kanak-kanak masih ditempatkan di pusat perlindungan. Sebanyak 596 unit rumah teres setingkat siap dibina menerusi program khas Perumahan Perwira Negeri Perak PKPPNP di daerah Batang Padang dekat Tapah Perak. Diselaraskan Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak dengan kerjasama Legenda Properties Berhad, pembangunan melibatkan kawasan seluas 50 ekar dengan kos RM93 juta. 64% unit rumah dikhususkan kepada anggota beruniform seperti PDRM, ATM, Rela, Bomba dan APMM, manakala baki unit kepada bekas anggota dan penjawat awam. Fasa kedua projek ini akan melibatkan pembinaan unit-unit kedai untuk menyokong komuniti setempat. Inisiatif ini bertujuan membantu anggota badan beruniform memiliki kediaman yang selesa dan mampu milik sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka. Bukan sahaja kepada askar dan polis, perwira kepada mereka yang berpakaian uniform. Bomba pun kita kira perwira, ya. APMM pun kita kira perwira. Semualah. Harga rumah yang ditawarkan adalah mampu milik antara RM149,000 hingga RM160,000 bergantung kepada keluasan tanah. Lebih RM15 juta dibelanjakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi membangunkan asrama pelajar dari negeri tersebut yang menyambung pelajar di Mesir. Pembinaan melibatkan sebuah bangunan baru di Kahirah itu boleh menampung kira-kira 300 pelajar. Ketua Menteri Chow Kun Yew berkata bangunan sedia ada bakal dibaiki bagi menampung lebih ramai pelajar dari negeri tersebut yang menuntut di Mesir. Tadi CEO Jakat telah melaporkan bahawa asrama baru pun sudah sempurna dan seterusnya akan melakukan baik pulih kepada bangunan yang lama. Tadi dimaklumkan lebih kurang 15 juta ringgit dibelanjakan untuk bangunan yang baru. Sedara, klasifikasi kelompok T15 akan ditentukan mengikut kawasan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia melalui pengumpulan data ke atas 10 juta isi rumah yang sedang dijalankan. Menurutnya, konsep penilaian akan berdasarkan pendapatan boleh belanja isi rumah bagi memastikan tiada golongan tercicir mendapat manfaat kerajaan. Hasil dapatan penilaian akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan sebelum dibawa ke mesyuarat Kabinet untuk kelulusan. Ikut perbelanjaan boleh belanja bersih dan juga perbelanjaan asas kehidupan wajar, dia takkan jadi satu garis untuk satu negara. Sebab perbelanjaan itu dia berbeza-beza, kos sara hidup dia berbeza-beza ikut kawasan. Jadi mungkin di satu kawasan kalau dah lebih RM10,000 pendapatan isi rumah, bila dah ditengok semua dengan perbelanjaan bersih, pendapatan boleh belanja bersih dia dengan ni, tapi sebab di kawasan dia tu RM10,000 tu memang dah T10. Sebab dia kawasan dia tu memang kos sara hidup rendah sebagainya. So yang itu di kawasan dia mungkin RM10,000 ke atas tu dia dah kira dah jadi T10 dah. Tapi kalau di kawasan lain di Kuala Lumpur T10 RM10,000 dah lah, dia tak masuk dalam tu lah.
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sekali lagi beri jaminan bekalan ikan bagi musim monsun Timur Laut MTL mencukupi. Menurut pengerusinya, Muhammad Faiz Fadlil, 1,600 metrik tan bekalan ikan sejuk beku dalam simpanan stok penimbal bagi menampung keperluan pada musim berkenaan. Tak perlu ada kenaikan harga yang drastik. Peniaga tidak perlu bermain dengan sentimen pasaran untuk menaikkan harga, tapi perlu ada tanggungjawab sosial kepada rakyat Malaysia untuk menjual ikan pada harga yang munasabah supaya kita boleh stabilkan harga ikan kepada rakyat. Beliau ditemui pada Majlis Ramah Mesra Madani bersama nelayan Negeri Sembilan. RM80,000 bantuan disampaikan kepada 29 nelayan termasuk zakat perniagaan nikmat bernilai RM1,700 kepada 17 nelayan. Pin yang saya dapat, saya sejarah hidup saya. Saya tak pernah dapat cik. Semua hidup saya tak pernah dapat bantuan apa-apa. Terharulah dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada LKIM dan juga PNK kawasan Teluk Kemang kerana bantuan-bantuan seperti ini dapat meringankan lagi beban-beban nelayan seperti saya. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA sudah bersiap sedia sepenuhnya untuk menghadapi monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarahnya, Datuk Sapiah Muhammad Nur berkata, persiapan turut merangkumi pengendalian bantuan bakul makanan kepada masyarakat orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman. Selain itu, pihaknya juga menjalinkan kerjasama strategik dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk menyalurkan bantuan melalui helikopter. Monsun musim Timur Laut ini akan berlaku dalam sekitar awal bulan 11 atau pertengahan bulan 11. Kita bagi ni dulu. Jadi at least yang ini standby. Kemungkinan macam saya cakap terdahulu lah, kalau ada keperluan yang mendesak lagi, kita terpaksa gunakan helikopter dengan Jabatan Bomba lah untuk menghantar bakul makanan. Tapi hari ini pemberiannya untuk permohonan awal oleh Tok Penghulu. Kalau kat Kelantan kita bagi Tok Penghulu, tak bagi Tok Batin. Tok Penghulu atas MTL tu lah, dia khawatir nanti kalau MTL dia tak boleh masuk kan. 3 lelaki diburu disyaki terbabit dalam kegiatan curi kabel milik Telekom Malaysia dalam kejadian di Durian Metangau Citrus, Dungun. Kesemua suspek berusia 29 hingga 35 tahun itu turut mempunyai rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah. Semasa kejadian, pihak polis terserempak dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda dalam keadaan mencurigakan. Terdapat objek hitam disyaki keratan potongan kabel diletakkan di belakang bonet kenderaan tersebut. Polis turut merampas beberapa peralatan dan barangan yang digunakan untuk mencuri kabel. Lebih kurang RM50,000 lah yang kita rampas bersamaan dengan kenderaan sekali. Buat masa ini, OKT suspek direman selama 4 hari bermula 26 hari bulan 10 sehingga 29. Dan jika kita mendapati banyak lagi maklumat yang kita perlu nak dapat, so mungkin riman akan disambung. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Faiz Syairah Nizam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.